sebutan T. So terus boleh cari, ni expandkan dia lah. So dapat 4T kuasa 4 tambah 2T kuasa 2 tambah 9. So kat sini cari dA over dt. So kat sini differentiate dA over dt, you dapat 16T kuasa 3 tambah juga dengan 24T. Okay. So 9 dapat kosong lah. So kat luar ni letak pi. Kemudian dia nak pada T sama dengan 1 kan. Determine the rate of change of the area when T equal 1. Kat sini. When T equal 1. 1. Jadi gantikan dekat T ni sama dengan 1. So kita dapat kat sini 40 pi centimeter square per second. Okay, ada soalan? Boleh? So, you dah provekan A sama dengan ni, so dapat ni. Boleh? Ada soalan nak tanya? Boleh ke tak? Hello? Ada ke tak ada ni? Puan. Ada soalan? Ada soalan ke? Yang 4 tu pasal 2 kuasa 2. Mana? Oh ni, yelah ni, ni kan kuasa 2, 2 kuasa 2, 4. Ni T kuasa 2, T kuasa 4 lah. Ni awak expand ni. Ni kalau tak nampak ni maksudnya ni. Ni, sama dengan ni. Sekejap. Ni. Yang ni, awak kuasakan dia ni. Kembangkan dia. Ni 2 darab 2 ni dapat 4T kuasa 2. Yang ni dapat 6T kuasa 2. Yang ni tambah dengan 6T jadi 12T kuasa 2. 3 darab 3, 9. Kalau bagi yang tak ni lah. Boleh? Just explain dia punya ni. Factorize ni. Factorize ni. Okay? Boleh ke? Okay. So kita habis dekat sini untuk rate of change. So kita masuk maximum and minimum. Sebab gradient of gradient of create point saya dah bagi based on example tu. Saya bincang dah sebelum ni example, so saya tak masukkan exercise, so cukup dengan example tu. So kat sini saya akan tengok maximum dengan minimum. Maximum minimum masuk final So make sure kena faham betul-betul lah. Kalau tak faham boleh tanya lah. So kita tengok exercise untuk ni. So okay, so kita tengok you punya jalan kerja. So dah okay. Dah submit belum? Okay, maximum dengan minimum. Saya nak hantar hantar slide, hantar you punya tu, answer. Hantar you punya answer dengan ni. Hantar dulu. Puan, yang tadi jawapan dia 40 kan? 40 pi. Okay. Baik-baik. Salah ke? Betul kan? Sama kan dengan Betul. jawapan dia bagi? Now hantar ni, exercise untuk ni, maximum dengan minimum. So saya ada change sikit dia punya soalan tu. Find local maximum, minimum. Okay, find the local maximum, local minimum and point of inflection of the following function. Kemungkinan dia ada local maximum, minimum dan juga inflection, point of inflection ataupun inflection point. Okay. Dah ada yang hantar ke? Saya tunggu Mana dah? Saya tunggu ni. Okay. Ni siapa yang bagi ni? Okay. Okay, boleh nampak answer kawan awak? Okay. So, nanti kita compare dengan saya punya answer lah.
So kat sebelah saya compare saya punya answer. Okay, this one. So kat sini you ada fx sama juga dengan x square minus 4x minus 1. Cari f prime dia, saya dapat 2x tolak 2x 2x minus 4 equals 2x minus 4 ni 2x, kemudian ni minus 4. Kemudian you setkan f prime x equals 0 to find critical value. So kat sini dapat x dia sama juga 2 lah, x2. Okay, that's correct. Kemudian f2 ni, okay, 2 kuasa 2 kuasa 2 4 tolak 4 ni, so dapat tolak 5. This one dia bukan local minimum. This one adalah critical point. Baru cari critical point. Ni step ni baru dapat point critical point lah. Point titik critical ataupun critical point. Ni baru critical point, belum solve lagi answer ni. Macam mana boleh cakap dia adalah local minimum? Siapa yang bagi jawapan ni? Macam mana tengok macam ni terus tahu dia adalah local minimum? Saya tengok sebab agak je pun. Dia tak boleh main Sebab agak okey, faham. Kena belajar balik ni. Dia kena balik. That's why saya nak tengok jalan kerja. Okay. Jadi yang you dapat ni bukan local minimum, tapi ni adalah critical point. Jadi kita kena test dulu critical point ni sama ada dia local minimum, local maximum ataupun dia neither. Neither maksudnya bukan kedua-duanya lah. Bukan local minimum dan juga bukan local maximum. Macam mana kita nak tahu dia local minimum, local maximum dan juga neither. Kalau dia local minimum maksudnya kita daripada negatif to positif kita akan dapat local minimum. Kalau dia positif to negatif kita akan dapat local maximum. Kalau dia negatif-negatif ataupun positif-positif. So kita kata dia neither lah. Sebab kita tak boleh nak classify sama ada dia local minimum dan juga maximum. Ataupun minimum. Minimum ataupun maximum. Okay, jadi step awak kat sini sebenarnya sampai dekat local point dulu. Okay, tengok kat sini. Okay, so kita tengok solution. Okay, test using first derivative. Kat sini dapat 2. Then gantikan F2 ni untuk dapatkan point dia, dapat 2 negatif 5. Nah kita nak test value to left and the right. Yang untuk testing using first derivative ni. Test using first derivative. Jadi sekarang bila kita nak test dia, kita akan tengok nilai X sajalah. Yang ni kalau kita nak tentukan point dia nanti. Kita nak tahu. Jadi ganti dekat X kat sini, kita dapat Fx. Kita dapat 2 negatif 5. Nah kita tengok critical point dia at X equal to. Jadi 2 kat sini kita nak testkan dia. Buat dalam table macam ni. Okay. So 2 kat sini. So bila kita nak test dia, kita akan tengok in between. Nombor in between. Nombor sebelum dan juga selepas. Before dan juga after. Ataupun to the left dan juga to the right. Okay, so kalau to the left, katalah you assume satu nombor lah. Ini saya assume you nak tak satu pun boleh. Tapi saya nak letak nombor yang senang saya nak kira. Boleh letak 0, 1, nak letak 3 pun boleh, tak ada masalah. Tapi kat sini saya nak letak 0. This one kat sini 2 lepas 2 saya letak 3 lah. Untuk mudah saya calculate. You nak letak 4, boleh letak 5, boleh. Selagi dia tak dia dalam range yang ni. Okay, so katalah kat sini antara 2 ni saya letak 0 hingga 3. Jadi bila kita nak test dia masuk dalam F prime lah. Jadi kita kat sini 0 hingga 3. Untuk F prime 0 saya dapat negatif 4. So kat sini F prime dapat negatif. Jangan ambil tolak negatif, just tengok positif dengan negatif saja untuk tulis kat sini. So sekarang nilai dia negatif. So kat sini jadi negatif. Kemudian F prime 3 kita dapat 2. So kita dapat positif. This one dapat positif. Okay. So dari segi slope, kalau negatif slope dia ke bawah. Kemudian kalau dia positif dia ke atas. Kalau dekat 2 ni dia dekat 0 lah kan. So slope di sini. Jadi kat sini bila kita dapat local minimum. This one kita dapat local minimum. Okay. Kita boleh semak answer kita. Jadi point 2 negatif 5 ni is local minimum. Okay. Kita boleh nak sahkan lagi, nak verify lagi kita punya answer tu by using second derivative. Kalau second derivative daripada F prime, kita kena cari F double prime. Ni differentiate kita akan dapat 2. So kita tahu nilai 2 dia adalah positif. So kalau kita relate dengan second derivative, dia melibatkan concavity. Concavity. Jadi kalau dia positif, concavity dia concave up. So kita kata dia concave up. Bila concave up, dia duduk ke atas. Tengok anak panah saya ni ke atas. Dia concave up. Okay. Jadi kat sini,
Okay, kita nampak dia adalah minimum. So betul lah. So point kat sini kita kata dia adalah local minimum. Okay. So maknanya dia adalah local minimum. Boleh faham? Boleh ikut tak? Ada soalan nak tanya? Ada soalan tak? Tak ada Puan, boleh ikut. Tak ada. Okay, so kita tengok juga sahabat yang lain. Okay. Kita tengok sahabat awak ni. Sekejap. Apa? Sekejap. Saya ni. Sebab ada buat yang jawapan yang betul. Jadi boleh semaklah jawapan sahabat-sahabat dalam WhatsApp group. Sekejap. Save. Alright. Boleh nampak betul lah sahabat ni buat. Okay. Saya dapat 2. Kemudian dia cari test to the right. Saya dapat sini tolak 5. Okay. So point dia. Kemudian ni dia guna secondary test. Dapat so 2. So kita ada concave up. So 2 negative 5 is local minimum. Alright. Very good. Okay. So ada soalan nak tanya? Tak ada. Kalau tak ada kita pergi next. Next soalan. Soalan seterusnya. So, soalan seterusnya. Jawapan seterusnya. Okay. Sekejap. Saya kena tukar dia ni. Okay. Sekejap. Yang kat belakang ni saya. Okay. Boleh nampak belakang ni. Okay. So boleh nampak yang dalam ni. Picture ni. So kita besarkan sikit. Alright. Boleh nampak hasil sahabat awak ni Okay. So untuk next soalan. Next question. Ada. Boleh compare dengan jawapan saya lah. Boleh compare dengan jawapan saya. Let's compare. So, kita tengok sahabat punya. Cari F prime dia. So kita dapat ni. Kemudian set F prime sama dengan 0. Dan dapatkan dia punya X dia. So kat sini dapat X 1 dengan minus 3. Dapat 1 dengan minus 3. Okay. Kalau you nak plot graph pun boleh. Tapi kalau tak nak plot graph pun boleh. Mana-mana lah. Boleh, you boleh verify dia punya ni. Okay. So kat sini you ada 1 dengan tolak 3. Jadi kat sini cari point. Kalau gantikan F tolak 3, you dapat 28. F1 dapat negatif 4. So maknanya critical point ni ada 2 kat sini. 1 negatif 3, 28. Satu lagi 1 dengan tolak 4. Okay. So kita test dia to the left and the right when X sama dengan negatif 3. Okay. Cuma sahabat awak ni dia tak buat dia punya Kalau saya buat ni terpulang lah. Kalau saya senang nampak buat ni table ni. Okay, so katalah kat sini to the left daripada negatif 3 digantikan negatif 4. Okay, sama juga Maknanya saya letak tolak 3 dengan 1 kat sini. So saya akan cari yang sebelum dengan selepas. Yang ni in between lah, maksudnya ni yang selepas. Okay, katalah yang to the left yang ni digantikan dengan tolak 4. So dia dapat 15. So 15 is positif, so dia jadi atas lah. So simbol dia ke atas. So slope dia positif, so dia atas. Kemudian gantikan dia dengan, kat sini dia buat tolak 2. Okay, dia nak buat tolak 2 boleh, nak buat kosong pun boleh. Saya kata dalam range yang ni, daripada negatif 3 ke 1, so dia boleh buat in between tu. Tolak 2, tolak 1, kosong. Okay, tapi saya nak letak kosong, senang saya kira. Okay, so kat sini dia dapat dia negatif 9, so dapat negatif. So saya kat sini gantikan kosong, saya dapat negatif 9 pula, dapat negatif juga. Okay, so negatif, so dia ke bawah. Jadi kat sini, you nampak daripada positif ke negatif. So kita dapat kat sini local maximum. Jadi 3 negatif 3, 28, kita ada kata dia adalah local maximum. Kemudian kat sini pula selepas 1, okay, when X sama dengan 1, so from the left katalah dia guna kosong, boleh. Okay, kalau saya pakai 1 je lah, okay. So kita dapat dia lah negatif tadi, so dia kat bawah. Kemudian this one, dia digantikan dengan F2 juga, sebelah right. Dia dapat positif, okay. So kita dapat kat sini local minimum. This one kita dapat local minimum.
So 0.1 minus 4 is local minimum. Ada soalan setakat ni nak tanya? Ada soalan tak? Tak ada. Kemudian kita test dia lagi using second derivative. Okay, kata f prime. Kita differentiate dia lagi, dapat second derivative, kita dapat 6x tolak 6. So kat sini kita setkan f prime x sama dengan kosong. Bila kita set f prime x sama kosong, tujuannya adalah untuk cari inflection point. Okay, untuk cari inflection point. Jadi this one gantikan, saya dapat x sama dengan 1. So untuk case inflection point, okay, so sahabat you buat, okay, sama x negatif 1. Okay, sama juga test to the left dan juga to the right. Okay, so kat sini pakai negatif 2 dan juga kosong. Ganti kat mana? Dekat f double prime. Saya buat dalam table pun boleh. So kat sini kita ada kat sini 1 jadi cari in between dia lah. Left dan juga right. So saya kat sini letak kosong dengan 2. Sahabat awak letak dia nak letak 1 ni, dia nak letak negatif 2. Ni x dia ni. Macam mana dapat x negatif ni? Oh, okey. Saya yang silap. Ni 6x, saya tak perasan. Ni 6, positif sepatutnya. Okey. Lepas saya notice, padahal saya pelik. Saya tak akan dapat yang sama. Jadi saya yang silap. Okey. Terima kasih. Bila tengok sini baru perasan, saya punya jalan kerja salah. Ni saya letak tolak. Ni sepatutnya tambah. Terima kasih. Dah solve dah. Nanti saya betulkan yang sebab tak logik. Point ni local minimum dengan inflection point dia dapat yang sama. Saya tak perasan saya punya ni. Okay, jadi kat sini, so saya dapat kat sini 6x kat sini. So patutnya, so saya akan dapat kat sini negatif 1. Negatif 1. Terima kasih. Penyelamat tu saya tak perasan. Negatif 1. So kat sini saya sepatutnya negatif 1. Dia betulkan balik sebab ni dia copy. Kena tengok kat lain. So sini negatif 1. Okay, so negatif 1. So sebelum tu kita boleh gantikan dia dengan negatif 2. Ni dah jadi apa? Ni tambah So jadi tambah. Okay. So negatif 1 sini akan jadi negatif 2. So katalah sini letak negatif 2. Sekejap. So negatif 2. So negatif 12. Dapat negatif 6 lah. Negatif 12, negatif 6. Kemudian 1. Kat sini saya boleh letak. Sini negatif 2. So kat sini letak kosong. Kat sini letak kosong. So kosong. So 6 kosong pun dia dapat kosong. So dia dapat apa? Ni tadi kat sini tambah. So dapat tambah 6. Satu positif, satu negatif. So this one negatif. Yang lagi satu adalah positif. So gantikan ni, x ni dalam function ni sama dengan negatif 1. This one negatif 1. So dapat negatif 1. Kuasa 3. So dapat ni negatif 1. Sama lah. Negatif 1. So negatif 1. So negatif 1 tambah 3 dapat 2. 2 tambah 9 dapat 11. Jadi 12. So kat sini adalah 12. Saya dapat 12. Okay. Saya dapat 12 kat sini. So maknanya kat sini point kat sini negatif 1, 2, 12. So negatif 1, 12. Baru logik. Sebab tadi dia takkan sama. Okay. So maknanya saya careless dekat sini lah. Saya careless kat sini tadi. Terima kasih bagi yang buat answer ni. Baru terlepas pandang. Okay. Jadi negatif 1, 12. Sebab dia daripada concave down to concave up. So kita kata dia adalah point negatif 1, 12 ni adalah inflection point. Nanti saya betulkan ni. So dia adalah inflection point. Okay. Ni baru betul. Sebab yang first tadi sebab saya tak perasan saya punya ni kat sini. So question. So dan tak ada orang tegur. Okay. So terlepas pandang. Okay, so ada soalan tak nak tanya?
Okay. So sahabat awak ni kalau dia buat graf pun dia boleh nampak lah. Dia boleh buat graf kalau dia combine. Maksudnya dia nampak sini ke sini. So negatif 1 ni dia adalah inflection point. Maknanya concave down, concave up. Kemudian yang paling atas adalah maksimum. Yang lengkung ke atas ni. Lengkung ke atas adalah maksimum. Lengkung ke bawah adalah minimum. Okay, that's correct lah. Pada kat sini tadi kalau kita tengok dekat negatif 1 baru ada kat sini ni kosong. Sini 2 kan. So sini 1 dekat 1 ni. Negatif 1, 10, negatif 1, 12 kat sini. Ni adalah inflection point. Inflection point. Okay. Nanti ni saya betulkan ni. Okay. So ada soalan nak tanya? Boleh cut? Sahabat you buat ni betul Okay. Okay. Next Next. So next. So next kita tengok. Ni soalan mana? Ni satu tadi. So local minimum. Dah. Inflection point. So next. Soalan C. Boleh saya tunggu soalan C? Okay. Yang sahabat you buat ni sama juga S3 ni. So yang dia cari ni semua ni bukan saya tak boleh letak-letak ni. You kena proofkan dia. Kalau you kata dia adalah local 1 negatif 4. Yang mana tadi ni? Ni. Juga yang nombor 3. Local minimum. Cuba tengok. Cuba compare jawapan sahabat ni. 1 negatif 4. Sedangkan dia bukan maksimum. So dia adalah local minimum. Jadi kita tak boleh simply buat assumption macam tu. Ni tak betul ni. Ni pun sama. Negatif 2, negatif 3, negatif 24. Ni pun kena kira betul lah. Ni ada kesilapan kat sini. Gantikan negatif 3, patutnya dapat negatif 28. So kat sini sebenarnya dia bukan minimum point. So dia adalah local maximum. Jadi kena proofkan dengan cara yang betul lah. Kita tak boleh lah dapat nilai ni terus dia kita nak assume dia minimum maximum. Tak boleh. So tengok dia punya C. Okay, differentiate betul. Okay, so dia dapat 3 dengan kosong. Kemudian gantikan ni. So yang dia dapat ni, okay. Kemudian kena gantikan juga pada point kosong. Pada point kosong dapat apa? Kat sini dapat kosong. So maknanya ada point kosong dengan 3 negatif 27. So tu adalah dia punya critical point. Okay, critical point. This one yang ni apa ni? F prime ni. Ni tak habis, tak nampak. Okay. Jadi tak boleh main anggap-anggap. Kena proofkan dia. Okay. Next. Kita tengok. Okay. Siapa ni? Sekejap. Okay. Ni. Sekejap. Mana dah? Okay. Okay. Ni. Okay. Besar-besarkan. Okay. Okay. Boleh nampak sahabat you punya yang C. So kita compare dengan answer saya yang C. Okay. Yang C. This one. So patutnya dapat critical point kosong dengan 3. Okay. So kat sini. You differentiate. Okay. So dapat cari F prime. So dapat ni. Kemudian setkan F prime equal 0. So dapat X dia kosong dan juga 3. Gantikan F kosong dengan F3. So dapat F kosong, F3 tolak 27. So dapat critical point dia kosong dengan 3 negatif 27. So sama juga bila kita nak test, kita akan tengok X dia sajalah. Kita tak ambil lah Y. Tengok X saja pada when X equal 0. So from the left. Okay, so tengok from the left. So kita gantikan kat sini negatif 1. Okay, kalau saya suka buat bentuk macam ni lah. Supaya saya senang nampak. So, saya ada kosong hingga 3. Okay, so from the left, katalah saya ada assume negatif 1. So in between 1, 3, saya boleh assume dia 1. Dan 3, lepas 3 saya boleh jadi dia 4. So sahabat you punya pun betul, saya punya pun betul. Tak ada masalah. Nak follow yang mana-mana pun. So katalah sini from the left, negatif 1. So you dapat ke sini tolak 16. So tolak 16 negatif kurang daripada kosong.
So kalau kurang daripada kosong dia ni lah, maknanya slope dia ke bawah. Kemudian from the right, okay, kita gantikan dia dengan 1. You nak gantikan 1. Okay, sebab kosong kan. So 1 dapat negatif 8. Okay, so dapat negatif 8. Okay, so negatif 8, so still lagi dapat negatif. So kurang daripada kosong, negatif. So dia punya slope dia pun ke bawah. So bila dia negatif to negatif, so kita tak boleh nak estimate, tak boleh nak buat assumption. So dia adalah neither. So dia adalah neither. Okay, so dia adalah neither. Maknanya bukan local minimum dan juga bukan local maximum, neither. Okay, kemudian it's not a local extremum. Yes, sama ada nak cakap not a local extremum ataupun nak cakap neither local maximum nor local minimum. Mana-mana pun boleh. Okay. Okay. Kemudian gantikan x sama juga dengan 3 from the left. Katalah you ambil 2 kat sini. Okay. 2 you dapat negatif 16. So negatif 16 negatif. So slope dia ke bawah. Okay. Kemudian from the right you dah gantikan dia dengan 4. You dapat 64 positif. So right. So maknanya negatif to positif. So you dapat local minimum. So kita kata 3 negatif 27 is local minimum. Okay. Setakat ni ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Okay, ada soalan nak tanya? Boleh kot? Ya, boleh. Okay. Okay, kemudian kita buat kita dah tentu local maximum, local minimum kan, based on critical point. Now kita buat second derivative. Okay, kemudian second derivative, yang ni differentiate again. Kita dapat f double prime, so kita dapat 12x kuasa 2 tolak 24x. Yang ni tujuannya adalah untuk cari inflection point. Okay, so untuk cari inflection point so kata you setkan f double prime sama dengan kosong. So you dapat kat sini sama juga dengan kosong. Okay, 2x. Kemudian kat sini you dapatkan x dia kosong hingga 2. Okay, kosong hingga 2. So sama juga di sini. Okay. Bila nak cari dia punya ni, inflection point tadi, sama dengan 0,2. Okay, kalau tu saya buat table lagi lah. Tak ada masalah buat jalan kerja banyak cara. So kat sini katalah, kat sini gantikan untuk cari F0 dan juga F2, dapat 0, F00, F2 tolak 16. So maknanya point kat sini adalah 0,0 dengan 2 negatif 16. Okay. So kita test dia left dan juga right. So when x equals 0 from the left kita dapat negatif 1, you ganti dapat 36. So dia adalah positif. Untuk yang second derivative kita relate dia dengan concavity. Concavity sama ada dia concave up ataupun concave down. Tapi kalau yang untuk f prime tadi kita relate dia dengan slope. Sama ada dia decrease ataupun increase. Okay, naik ataupun turun. Okay. Okay, now kita gantikan dia. So dia 36 is positive, so concave up. Concave up. Kemudian kita gantikan from the right. Okay, katalah kosong tadi kan. So from the right after kosong is katalah kat sini gantikan 1. So dapat minus 12. Okay, so it's a negative. So maknanya dia concave down. Maknanya concave down. Slope dia is negative. So concave down. Okay, so concave down. Okay, so kita boleh buat assumption dekat sini di mana concave up to concave down. Okay, so kita kata x equal to 0 ni adalah inflection point. So point 0, jadi kita dapat apa? 0, 0 is inflection point. So 0, 0 inflection point. Okay. Kemudian kita gantikan pula x sama dengan x equal to. Okay, from the left, katalah you gantikan 1, you dapat negative. So negative, so kita ada concave down. Kemudian gantikan from the right. You dapat gantikan 3, you dapat 36 kat sini. So positive, so concave up. Concave down to concave up. Okay, so it shows that x equal to is a inflection point. So point 2 minus 6 is inflection point. Okay, that's all. Ada soalan nak tanya? Okay, untuk case yang kat sini, kita dapat 0,0 is neither ataupun not a local extremum. Okay, so kalau you perhatikan, ni dia dalam konsep ini.
Okay, kita cari f prime x untuk dapat local critical point. Critical point ataupun dia panggil turning point. Dia panggil turning point ataupun kita panggil stationary point. This one is stationary point. Critical point ataupun dia duduk dalam stationary point. Bila kita cari f prime x. Kemudian bila kita nak cari inflection, kita setkan f double prime sama dengan kosong. Okay, so dekat sini kita akan dapat non-stationary inflection. Okay, dipanggil this one is stationary point, this one is non-stationary inflection. Okay, apa yang berlaku yang dekat kat dalam ni? Yang dia apa? Ada subset kat sini. Maknanya dia adalah critical point dan juga dia adalah inflection point. Dalam kes yang ni, kita relate dia adalah, kita kata dia sebagai stationary inflection. Okay, yang ni it refer to the ni yang 0 0. Perasan tak dekat sini 0 0 kita dapat dekat critical point. Kemudian masa kita kira second derivative test ni pun kita dapat point dia x sama dengan kosong juga. Jadi kat sini kita dapat 0 0 juga. Jadi kalau kat sini bila kita test dia, so kita kata kita dapat dia punya tu adalah stationary inflection lah, maknanya point untuk inflection. Ni keadaan yang saya nak bagi tahu di mana tak semestinya dalam dia critical point tu dia adalah local extremum. Maksud local extremum ni sama ada di local minimum ataupun local maximum. Dia tak semestinya dia ada local maximum, dia mungkin juga not a local extremum. For example this one lah, bila kita provekan dia sama ada dia negative to negative ataupun positive to positive. Yang mana kita tak dapat tentukan dia adalah local maximum dan juga local minimum. So kita kata not a local extremum ataupun kita kata neither lah. Neither local minimum nor local maximum. That's all. Boleh faham tak? Boleh ikut tak? Ni nak tunjuk case di mana dia duduk dekat stationary. Kosong-kosong tu adalah stationary inflection. Kat sini. So ada soalan setakat ni nak tanya? Boleh ikut? Boleh. Okay, so tadi soalan B kan? Soalan B, soalan C. Okay, now kita akan tengok soalan D. Dah hantar belum soalan D? Ni ada soalan tak? So boleh compare jugalah dengan graf kawan buat dengan ni. So betul lah. Okay. Okay, saya tutup dulu yang ni. Next. Dah hantar ke? Hantar soalan D. Ya? Hantar soalan D. Hantar soalan D. Yang sahabat punya ni betul betul. Ni betul. So, kita tunggu soalan D. Soalan D. Kita kat sini saya discuss sampai D saja. Lepas tu saya nak masuk L'Hopital rules. Sebab kalau tak cukup masa. Sebab tu saya pun cakap macam kartun sikit, laju. Macam kereta api. So saya harap clear lah dapat dengar dengan jelas. Jelas tak? Ke tak dapat tangkap? Boleh dengar suara saya dengan jelas ke? Laju tu boleh faham ke? Boleh. So saya tunggu jawapan D. Jawapan D. Saya tunggu answer daripada sahabat kamu jawapan D. So untuk exercise ni saya discuss sampai dekat D je. Nanti you punya answer untuk EF tu boleh refer pada final answer dalam soalan tu lah. Okay. D. Dah ke? Dah hantar ke? Buat nombor D saya tak buat. Dia tak buat. Ada tak faham. Ada siapa yang buat tak? Tak ada buat Okay. Kalau tak ada, sebab nak kejar masa. Ada ke tak ada? Yang padam ni? Kalau saya salah sebut nama, saya minta maaf Tiban ni nak hantar ke delete balik ni apa ni? Maaf doktor. Silap send. Okay. Bukan nak send dekat sini, dekat orang lain. Sorry.
Tapi tak sempat baca pun dah delete. Saya answer ke, delete apa. Okay, yang saya buat soalan D bukan soalan C. Ni C ke? Tadi saya dah cakap Ya Allah, minta maaf. Ni C. Sampai kat sini je ke saya cakap tadi 2 sampai talak 6. Okey. Maknanya kita dah start C Sekejap. Kita buka balik. Mana dah? Sekejap. Mana soalan dia tadi? Apa? Sorry. Saya buat sampai C je. So D ni saya tak buat. So sorry. So saya buat sampai C. So saya discuss sampai kat C je. Okay. So D nanti kalau buat boleh saya mark lah sebab saya nak terus pergi L-Hopi terus. So kita stop kat sini dulu. So soalan exam lebih kurang dia tanya soalan macam ABC ni lah. Dia tak tanya lah soalan macam D ni. D ni just extra lagi. Okay. Okay. Okay, so kita berhenti kat sini untuk exercise minimum maximum. Dan kita masuk L-Hopi terus. L-Hopi terus. So, kita tengok exercise untuk L-Hopi terus. Saya nak you hantar you punya answer untuk L-Hopi terus. Saya tunggu. L-Hopi terus. Okay. Ni answer. So this one. Ni answer juga. Sekejap ni answer apa ni? Sorry. This one. Ni. Sekejap. This one. Exercise Boleh hantar. Boleh hantar answer untuk exercise ni. Saya tunggu Saya nak tengok you punya jalan kerja. Sebab daripada jalan kerja saya boleh komen lah kat mana yang kalau silap ke mana kan. Belum hantar lagi ni. Tolong hantar untuk tutorial exercise untuk L-Hopi terus. L-Hopi terus. L-Hopi terus ni buat ke tak buat exercise dia ni? Kalau tak buat saya tak nak bincang. Buat. Buat Cuba hantar kau lah. refresh. Tak, dah hantar. Okay. Sorry. Okay, dia takes time sikit Okay. Okay. Dah hantar. Okay. Kawan awak ada hantar 1 ke C. Yang lain boleh hantar C, D, E, F. Tak payah tunggu saya Sambil-sambil tu hantar terus. Okay, so kita compare answer you kat sini dengan mana saya pergi ke jalan kerja. Okay. 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 So untuk soalan yang pertama ni tak ada masalah. You ganti direct. You ganti X tu dengan negatif 2. Okay, so you terus dapat sini negatif 2. So sini negatif 2 dapat 4. Sekejap kosong. Okay, betul lah. Okay. Saya dapat 4. Kat sini 4 tolong 4 kosong. So per juga dengan kat sini apa ni?
gantikan dia dengan tolak 2, tolak 4. So dapat kosong, answer dia kosong. Okay. So maknanya kat sini, jadi kat sini kalau syarat dia, kalau nak pakai elevator rule, you mesti tengok keadaan dia sama ada dia 0/0 ataupun infinity/infinity. Dan juga ada lagi bentuk-bentuk indefinite form lah, indefinite form. Okay, sama ada indefinite power, indefinite sum and difference. So itu yang tu dalam apa? Dalam kita punya notes. Contoh. Sekejap saya pergi sekejap ni 110. Saya nak tunjuk dia punya bentuk-bentuk indefinite form. Sekejap. Okay, this one. So 7 types of indefinite form. So bila dia keadaan indefinite form, kita boleh apply dia L'Hopital rules. Tapi ada syarat kat sini. Kita boleh apply L'Hopital rules bila kita dah dapat keadaan dia 0/0 ataupun infinity/infinity. So ini adalah bentuk indefinite form. Okay. Ada lagi yang indefinite form juga dalam indefinite difference, product, dan juga power rule. Tapi kalau dalam bentuk macam ni, sebelum kita nak apply L'Hopital rule, kita kena make sure dia mesti dalam bentuk yang atas ni. Mesti bentuk sama ada 0/0 ataupun infinity/infinity. So kita kena construct bentuk yang ni, tiga-tiga ni dalam bentuk fraction lah. Dalam bentuk fraction. Supaya bila kita gantikan nilai, kita dapat 0/0 ataupun infinity/infinity. That's why kat sini bila dapat macam ni, kita kata for the others must manipulate them into the form this one. Before you kalau dia dah form macam ni, baru kita pakai L'Hopital rules. So kalau dia belum bentuk macam ni, tak boleh pakai dulu, kita manipulate bentuk dia lah supaya dapat dalam bentuk macam ni. Tapi kalau soalan ni terus direct dapat macam ni, kita boleh apply teruslah L'Hopital rules. Macam nak apply L'Hopital rules, maknanya kita kena differentiate separately lah bahagian atas dan juga bawah. Differentiate. So kita differentiate sampai kita dah tak dapat lagi bentuk macam ni. Selagi kata kita differentiate dan kita ganti nilai dapat lagi bentuk macam ni, maksudnya kita differentiate lagi. So kita kena differentiate sampai dia dah tak dapat bentuk macam ni. Okay. So tadi 110 kat sini. Okay. Kemudian okay. Dia sebenarnya soalan ni macam ada kesilapan sikit. Soalan ni sebenarnya dia bukan sama dengan tolak 2 ni. Dia sama dengan 2. So nak tunjukkan supaya atas dan bawah sentiasa dapat kosong. Mungkin saya terlepas pandang. Okay, katalah saya ubah sikit soalan ni. Ni soalan dia ni. Okay, mana tadi? 110. Okay. Katalah soalan ni, saya pun answer based on soalan ni yang tadi lah. Katalah saya ubah dia ni. Soalan exercise ni dia sama juga dengan 2. Kalau dia sama dengan 2, bukan tolak 2 ni. Sebab kadang-kadang saya copy paste. Kalau dia sama dengan tolak 2, dia answer macam tadi lah. Boleh direct substitute. Tapi kalau katalah soalan tu sama juga dengan 2 ni. Jadi awak ganti kat sini dapat 4 tolak 4 kosong. Kat sini 2 tolak 2 dapat kosong. Jadi dapat 0/0. Jadi bila 0/0 kat sini. Okay. Kat sini. Sekejap. Mana Allah Akbar. Kat sini 0/0. Okay. So maknanya dia punya step dia kat sini. Bila dia 0/0. Maksudnya kita akan boleh apply L'Hopital rules lah. So bila kita nak apply L'Hopital rules, maksudnya yang ke atas ni kita kena differentiate, bawah pun kena differentiate. Yang ni dalam kes kalau saya letak dia adalah sama dengan tolak 2. Okay. So maknanya kat sini ni copy. So maknanya kat sini saya kena saya kena differentiate dia. So sama ada nak pakai prime ataupun saya differentiate lah supaya you nampak. So ni kena differentiate d over dx. Okay. Kat bawah ni pun sama. Copy. So kat sini you can differentiate. So yang ni
So kat dalam ni X kuasa 2 ni. So saya copy. So kat sini. So saya differentiate ni. Okay, this one. Differentiate ni lah. Okay. So bila differentiate ni, macam ni agak sukar nak tengok. Jadi boleh tukar bentuk dia. Okay. Copy. Ni kat sini, yang ni boleh tukar dia dalam bentuk anda boleh. Kat sini. So boleh tukar dia dalam bentuk power rule lah. Dalam bentuk power rule. Untuk senang you nak, mak tadi set kan dia akan jadi 1/2 kat sini. Okay, saya dapat kat sini 1/2. Dapat 1/2 kat sini. So yang ni bila you differentiate dia, yang ni akan dapat 1/2. Okay, so saya letak kat sini. You akan dapat 1/2. Dapat 1/2. Kemudian yang ni akan jadi tolak 1. Jadi setengah ni tolak 1 akan dapat tolak setengah. Kat sini akan jadi tolak setengah. Copy. Atas sini ni akan jadi tolak setengah. Setengah tolak 1 dapat tolak setengah. Kemudian kena differentiate kat dalam ni pula. Differentiate dapat ni dapat tolak 2x. Kat sini dapat tolak 2x. So tolak 2x. Saya dapat tolak 2x. Differentiate dalam ni dapat tolak 2x. Yang per juga dengan yang bawah differentiate dapat 1. Differentiate dapat 1. Okay. Yang ni boleh di simplifykan lagi. Dia boleh disimplifykan lagi. Okay. So ini boleh disimplifykan lagi. Okay. 2 dengan 2 boleh cancel out kat sini. Boleh cancel out. Okay. So limit ni sekali lagi ada lah. Limit ni sekali lagi ada. Sekejap. Copy. Okay. So yang ni apa nama tu? Ni boleh disimplify ni cancel dapat jadi tolak. So ia dapat tolak X kalau you simplifykan dia. Ini. Okay, so you akan dapat yang 2 dengan ni dapat cancel. So dia tak ada tolak 2 ni. Tolak setengah dengan tolak 2 ni. So yang ni yang tinggal. Yang ni tolak X. So yang ni kalau you nak letak dia kat bawah. So you boleh tulis dia jadi macam ni. Mana ni? Dia akan dapat kat sini. Tolak. So kat sini letak X. Nanti saya padam tu. Ini betul letak kat bawah. You boleh letak dia jadi set lah. Kat sini. Copy. So kat sini you ada set. Okay. So ni dah tak ada lah. So kat sini ni integrate dapat tolak tolak jadi 1/2, 4 tolak X kuasa 2 dan tolak 1 dapat tolak setengah. Differentiate dalam ni tolak setengah X. So you akan dapat yang ni akan dapat yang differentiate bawah dapat 1. So dapat sini negatif negatif ni dapat negatif X. Kemudian part juga dengan set ni. Okay, now boleh gantikan dia dengan ni, 2. X dengan 2. X dengan 2. Kalau gantikan X ni dengan 2, kejap. Gantikan X ni dengan 2, 2 kuasa 2, 4. 4 tolong 4, kosong. Jadi X per kosong undefined. Jadi bila X sama dengan kosong, dia undefined. Jadi kat sini tak boleh kalau dia undefined maksudnya kat sini dapat ini kalau you gantikan you akan dapat
tolak apa? Tolak 2 per kosong. Nanti sekejap Kat sini tolak 2 per kosong. Tolak 2 per kosong. So kalau tolak 2 per kosong dia undefined. Jadi bila undefined, kita tak boleh solve dia. Kalau dia negatif 2 kosong, so dia bukan indefinite, dia bukan indefinite form. Jadi kita tak boleh proceed dia lah. Tak boleh proceed dia. Okay, kalau ni bukan pakai L'Hopital. Kalau dah stage macam ni, maknanya dia bukan pakai L'Hopital. Kita bukan pakai L'Hopital rules. Okay. Cuma dekat atas tu je kita boleh pakai L'Hopital rule. Bila sampai kat sini, kita dah tak boleh apply L'Hopital rules lagi dah. Okay, so kita mungkin pakai apa? Okay, so kita kena relate dengan apa? Mungkin pakai graphical lah. Maknanya selepas pada tu mungkin kena pakai graphical ataupun ni lah. Jadi untuk soalan ni agak complicated lah pula selepas saya menukar dia punya ni. Okay, tak boleh, kita stop kat sini dulu. Okay, maknanya tak boleh nak solve dia. That's why tadi apa, dia dah apa, tukar kepada apa, maksudnya bila kita pakai L'Hopital rule dia lagi nampak complicated. Jadi untuk kes yang ni okay, tak apalah, maintain dengan soalan yang asal tadi lah supaya dapat kosong. Okay, maintain dengan soalan yang asal lah, tak apa. Ini nanti maintain dengan soalan yang asal. Okay, sebab saya letak ni dia jadi complicated sebab kita dah tak boleh pakai L'Hopital rules bila dapat negatif 2 per kosong. So ni kita kena mungkin buat table lah, buat graph untuk tengok dia punya ni. Okay, tak apa. Saya tinggalkan dulu soalan ni. So kita pergi pada soalan B. Okay, soalan B. Okay, soalan B kat sini. You ada sin X kat sini. Okay. Puan. Sekejap. Ya. Ya. Ada soalan tanya. Yang soalan B saya tu. Salah ni. Salah. Soalan B, okay. Tapi kan kalau kan dia kan sin 2x per 5x. Yang ni sin 2x per 5x. Kalau macam Bila kita kita gantikan direct ganti sin kosong kosong. 5 kosong saya dapat kosong berkosong. Boleh? kau kan maksudnya kan boleh tak kalau macam kita buat keluar 2 dengan 5 tu kita pi. Sekiranya dia jadi macam 2 Mana boleh, ni darab sudut. sin x. Ni sudut. Ni Ada? sudut. Ni sudut saya cakap. Ni sudut. Ni sudut. Sin 2x. 2x ni tak boleh pecah ni. Ni dia punya sudut. 2x ni dia tak boleh pecah. Dia tak boleh letak ni constant tak keluar 2 per 5. Tak boleh. Ni dia sudut. 2x mesti duduk sekali. 5 boleh letak kat 5, tak ada masalah. Ni constant. Ni sudut. Ni sudut. Jadi tak boleh simply macam tu. Jadi kat sini you gantikan x dengan kosong, sin kosong kosong. Gantikan 5 kosong dapat kosong juga. Jadi kosong berkosong. Jadi kita boleh apply L'Hopital rule. So kat sini takut bagi yang tak nampak apa saya tulis ni. Yang ni maksudnya saya nak differentiate. So saya pakai method lah supaya senang ni. Tulis ni. So ni saya apply d over dx. D over dx. Terus ada d over dx. Okay, kemudian this one pun sama. Bawah dia ni. Mana dah. Allah Akbar. Okay. So ni pun sama. D over dx. So kena differentiate dia. D over dx. Okay. So kat sini, itulah jadi besar sikit. Okay. So ada kat sini, differentiate sin 2x, you akan dapat 2 cos 2x. Differentiate 5x dapat 5. Okay, now you gantikan x tu dengan kosong. So cos kosong dapat 1. 1 darab 2 jadi 2. Kemudian 5 lah. So dapat 2 per 5. Boleh kot?
Ni tak boleh simply ni pakai ni. Saya perasan dalam dalam midterm ada soalan kan yang chord tu. Nak macam mana daripada tu dapat 1/3. Saya nak jelaskan sikit. Dia kerja sekejap. Ramai yang ramai yang tak boleh jawab. Ramai yang tak boleh jawab dalam soalan midterm. Okay. Yang berkenaan dengan yang saya proofkan. Limit X cos 3X dengan 1/3. Okay. Saya nak tunjuk sikit kat sini supaya nampak. Boleh Boleh. Untuk midterm soalan midterm ni saya masukkan. Boleh. So ramai yang tak boleh buat soalan ni. Sedangkan ada dalam dalam exercise yang saya tunjukkan. Sekejap. Saya equation. Tak boleh ni. Saya nak insert, dia nampak objek tak? Dia kena buka habis lah. So insert kat sini, ni objek. So kita ambil ni, equation 3.0. Okay, soalan dia bagi limit. Sekejap ni dah. Kita pakai ni. So kita ada limit. Okay, kat bawah tu dia bagi X approaches 0. Kemudian kita ada X cot 3X. Okay, sama juga dengan 1/3. Okay. Saya bagi using limit saya ni kan, nak cakap based on limit sign this one kan dia bagi. Sekejap, saya copy sekejap. Dia kata dengan relate patutnya. By relate, patutnya bukan by using, by relate kot. Okay. By relate this one sin X over X kat sini. Okay. Over X sama juga dengan 1. Patutnya by relate sin limit sin ni sama 1. Tunjukkan bahawa limit cot ni sama juga dengan 1/3. So macam mana nak relatekan dia? Yang ni sama juga dengan, okay, so saya ambil ni. Copy. Okay. Okay, jadi saya nak tunjuk dia limit cot ni sama juga dengan, okay, cot sama juga dengan tangent. 1/tangent. So kat sini dapat ni 1/tangent. 1/tangent 3X. Okay. Jadi ni cot sama dengan 1/tangent. So kat atas ni kita buat X lah. Sini jadi X. Jadi X. Tangent. Jadi kat sini tangent ni tangent ni sama juga dengan sin X per cos X. Tangent ni sama juga dengan sin 3X per cos 3X. Okay. Jadi kalau nak relate dengan sin X over X ni, ingat ramai yang keluarkan 3 ni kat luar ni sudut punya. Tak boleh. Ni sebab cakap tentang hal sudut tadi. Jadi saya nak explain sikit. Jadi kita relatekan sin 3X ni. Okay. Okay. Sebelum tu this one. Simplifiedkan dulu bentuk dia. Kita akan dapat. Okay. Mana dah copy ni. Kalau kita simplifiedkan bentuk dia.
kita akan dapat cos 3x kat atas. Okay, kita dapat cos 3x equal juga dengan sin 3x. Sin 3x. So dekat sini sin 3x ni kita nak relate dia. Okay. Copy. So saya nak relate dia. Saya nak relate dia kalau sin 3x nak jadi 1, saya mesti bahagikan yang dia kat sini dengan 3x. Saya tak boleh adakan ni dia kat sini dia jadi sin 3x dia bukan sin 3x per 3x. Jadi kalau sini nak hilangkan ni untuk dapat 1, so kat sini akan jadi 3x. 3x per dengan 3x dapat 1. So kita dapat balik sin x kat sini. Now daripada sini kita boleh buat assumption. Sekejap saya bagi ni supaya nampak ni. Okay, so maknanya kat sini kena darab dengan tak kisah nak tak kanan kiri pun tak ada masalah. Maksudnya 3x per 3x tadi ni, 3x per 3x tadi ni sama dengan 1. Jadi sin 3x ni 3x per 3x dapat 1. So dapat balik sin 3x. So sin 3x per 3x kita boleh assume dia sama dengan 1. Okay. Mungkin ayat soalan saya by using this one maksudnya awak ingat pakai sin x per x. Tak semestinya nak cakap by relate. Patutnya relate. Kata relate tu baru ni nampak kot. Okay. Jadi copy kat sini. Ni. Okay, this one. So sekarang sin yang ni dah sama dengan 1. Sin 3x per 3x kita akan dapat 1. So kita dapat kat sini apa? Kita dapat kat sini jadi x 3x ni okay, sekarang dah jadi 3x ni. Okay. So kat sini apa? So you nak relate dia sin 3x per 3x kat sini. So kat sini nampak tak jadi x cos 3x per 3x. Yang ni boleh cancel out ni. Ni x dengan x ni boleh cancel out. X dengan x ni boleh cancel out. So daripada sini you dapat x dah tak ada. Jadi ni. So dapat cos 3x per 3. Baru you gantikan nilai dia dengan apa? X sama dengan kosong. So cos kosong per 3. So sama juga dengan 1 per 3. Boleh ke tak? Boleh faham tak? Ada soalan nak tanya? Yang maksud saya limit ni maksudnya you relatekan apa dia punya ni. Sebab dia sin 3x per 3x akan dapat 1 sin apa katalah dia 10x per x pun akan dapat 1. You relate benda ni. Okay. Sebab ramai yang student yang sin 3x ni 3 dia keluarkan. Tak boleh ni tak boleh keluarkan. Dia tak boleh keluarkan sebab dia sudut ni. Dia tak boleh pecah dia ni. Tak boleh keluarkan 3 per 3. Tak boleh. Jadi nak ambil sin x per x. Tak boleh. Kena relate dia ni. Maknanya ni mesti dapat balik sin 3x jadi 3 per 3x lah kat sini. So dia jadi 1. So dapat ni. Ada soalan nak tanya tak? Boleh faham ni? Puan. Ada soalan? Kan sin 3x per 3x tu kenapa kena darab dengan 3x? Sebab kalau kita tak darab kat bawah ni nak sin 3x je. Jadi kita dah mengubah soalan. Faham tak? Kita nak relatekan yang ni dia sama dengan 1 ni dia sin 3x per 3x pun kita dapat 1. Yang ni dia kalau ni copy sekejap kat sini maknanya yang relate yang ni sin 3x per 3x.
dapat 1. Kalau nak relate lagi copy apa? Kalau you ada sin 5x 10x per x pun kat sini, kalau you ada sin 5x per 5 pun, kita boleh actually dapat 1. Sorry, 5. Mana dah? Faham tak ni? Dapat 1. Jadi sekarang ni, this one sin 3x. Jadi nak relate dia, kena 3 maknanya kalau nak put dia dengan 3x, kita kena darab dengan 3x lah. Supaya nilai dia dapat balik sin x ni. Sebab 3x per 3x dapat 1 kan. So kita dapat balik ni. Kita tak boleh apa. Okay, Kalau faham kita point. tak darab dengan 3x, kita dah mengubah soalan lah. Dia tak answer jawapan ni lah. Boleh So, ramai yang tak boleh buat. Saya rasa ada bagi contoh. Saya ingat dalam tutorial ke dalam apa. Dalam example pun ada rasanya. Boleh semak balik nota lah. Okay, saya start kat sini dulu untuk yang ni. So, saya nak masuk balik L-Hopisaurus tadi. Jadi, kes yang ni tadi tak boleh keluar 2/5 kat luar. Remember that. Tak apa. Sebab tu saya nak tengok jalan kerja supaya mana-mana yang silap tu saya boleh tegur. Jadi yang ni tadi tak boleh letak 2 tu kat luar 2/5 macam ni. Tak boleh tak boleh. Jangan letak macam ni. So, tak betul. Dia tak boleh sin x. Dia tak boleh. Ni sudut dia. Kita tak boleh pecahkan dia. Okey, soalan seterusnya soalan C. Okey. Soalan C, kita ada cos ni berjumpa dengan x tolak pi per 2. Okey, pun sama, gantikan x tu dengan pi per 2, cos pi per 2, cos 90 kita dapat kosong. Kemudian pi per 2 tolak pi per 2 pun kita dapat kosong. Jadi kosong over kosong. Bila kosong over kosong, kita boleh pakai L-Hopisaurus lah. So kita pakai L-Hopisaurus kat sini. Okay, saya tukar balik daripada tanda ni. So saya letak ni lah supaya lebih mudah faham. So maknanya kat sini ni, okay, d over dx lah. Maksudnya kena differentiate dia. So d over dx. This one pun sama. So you ada d over dx. So you differentiate dia. So you akan dapat differentiate cos dapat negative sin x. Differentiate ni, differentiate differentiate x dapat 1. Differentiate pi per 2 ni adalah constant ya. So dapat kosong. So dapat negative sin x per 1. So now gantikan x tu dengan pi per 2. Sin pi per 2 adalah 1. 1 darab dengan ni dapat negative 1. Okay, so negative 1 per dengan 1. So dapat negative 1 lah. Answer dia. Okay. So betul lah sahabat awak buat ni. Ni betul lah ni answer dia. Okay. So next kita tengok soalan A, B, C. D mana D? D ada tak D? Ni kita ambil sahabat awak punya D. So kita tengok answer dia. Okay. So D sama juga. First sekali kita substitute dulu. Yang digantikan dapat equal to x 1 equal to tolak x equal to tolak kosong. 1 jadi 1 tambah 1 2. 2 tolak 2 dapat kosong. Ni sama dengan cos kosong 1. Jadi 1 tolak 1 kosong. Jadi kat sini ada kosong 0 over 0. Jadi kita boleh apply L-Hopisaurus. So kita differentiate atas dan bawah separately. So this one you differentiate. You dapat EX. Differentiate ni dapat tolak EX. Kemudian differentiate 2 dapat kosong. So kat bawah pula differentiate 1 kosong. Differentiate cos 2x dapat negative sin x. So negatif positif. So dapat negative sin 2x. Kemudian differentiate 2 dapat 2. Jadi 2 sin 2x. Okay. So kat sini bila you gantikan x dengan kosong. Equal to kosong 1 equal to kosong 1. 1 tak 1 kosong. Sin kosong kosong. So still lagi dapat kosong over kosong. Okay, jadi yang ni kena differentiate lagi. Remember that kita differentiate sampai dah kita tak dapat lagi nilai kosong over kosong ataupun infinity over infinity. Jadi this one you differentiate, you dapat EX, differentiate ni dapat tolak-tolak jadi tambah. Jadi equal to tolak X. Differentiate ni dapat 4 cos 2X. Okay, now gantikan
X sama dengan kosong. E kuasa kosong dapat 1, E kuasa kosong ni pun dapat 1. So 1 tambah 1 jadi 2. Kat bawah ni kos kosong dapat 1. Darab dengan 4 jadi 4. Jadi 2/4 simplified dapat 1/2. 1/2. Okay. Ada soalan nak tanya? Boleh? Betul lah sahabat you buat ni. Okay, soalan E. Seterusnya soalan E. Mana soalan E? Okay, kita pergi balik kat sini. F, G, E tak ada. Ada E tak? Okay, E tak ada. Apalah, sebab kejar masa, pakai je lah saya punya ni. Okay. Okay, pakai saya punya answer jap. Okay, untuk soalan E ni, dia melibatkan apa, kalau tengok kat sini log ataupun log logaritma apanya, differentiation. Okay, kat sini 3 kuasa infinity, so kita akan dapat infinity lah. Kat bawah ni gantikan dengan infinity, dapat infinity. Jadi kat sini kita dapat infinity over infinity. Jadi kita boleh differentiate dia. So differentiate 3x ni, differentiate d over dx 3x, kita akan dapat, okay, dia punya rumus kalau dia adalah trigo ataupun ln, kita dapat differentiate ex, a kuasa x, okay, kita differentiate dia, kita akan dapat ax ln a. Jadi 3x, maknanya kita dapat 3x ln 3 lah. So kat sini dapat 3x ln 3. So differentiate kat bawah dapat 2x tambah 1. So kat sini kalau kita gantikan x dengan infinity, still lagi kita dapat infinity over infinity. Jadi kita kena differentiate lagi. So kat sini ln 3 adalah constant. So boleh letak di luar lah. Nak letak di luar ke ataupun tak tepi pun tak ada masalah. Jadi kita kena differentiate 3x lagi. So kita dapat 3x ln 3. Kita dapat 3x ln 3. Okay, 3x ln 3. Yang ni saya letak ni kat sebelah ni. Ln 3. Jadi kat sini differentiate yang bawah pula dapat 2. Dapat 2. So kat sini kalau kita gantikan x dengan infinity, so kita dapat atas infinity, bawah per 2. Infinity per 2, so jadi infinity. DNE kat sini maksudnya does not exist. Maknanya walaupun kita dapat, kenapa does not exist? Sebab infinity kan undefined numbers. Infinity kan dia undefined number, bukannya maksudnya maksudnya dia bukannya real numbers. Okay, so kita tak tahu sampai berapa. Okay, kita dapat answer di infinity, tapi dekat sini infinity tu merujuk kepada limit does not exist. So. Okay, now kita tengok soalan F. Tadi saya nampak ada F kan. Okay, so ada F. Kita tengok sahabat you punya soalan F. Saya tak nampak ni, jadi saya terpaksa ni saya pakai ni tak besarkan dia. Sekejap, so ni kita kecilkan. Okay, so tengok answer sahabat awak ni. Okay, kita tengok dia punya F. Okay, F ln x, okay, per x. Okay, so kita semak dengan answer saya EF. Okay, dekat sini sama juga case, dia mana bila kita gantikan x dengan infinity, kita dapat infinity over infinity. So kita boleh apply L'Hopital direct lah. So macam nak apply dia, kena differentiate atas dan bawah separately. Okay, so differentiate ln x, dia dapat 1 per x. Differentiate ni, so x, okay, kalau susah nak differentiate macam ni, tukar dia dalam bentuk power rule, jadi x kuasa setengah. So kat bawah ni dapat setengah x, jadi setengah tolak 1 jadi tolak setengah kat sini. Ini 1 per x. Okay, so simplified kan bentuk dia ni. Kalau dia simplified, ni setengah ni bawa kat ni atas, dia akan dapat 2 per x. Okay, kemudian x setengah ni kalau nak naik ke atas, dia akan jadi set lah. So dia akan dapat set x per x. So this one, kalau you simplified kan dia, okay, okay, kalau you simplified kan bentuk dia, maknanya x kuasa setengah tolak 1. Setengah tolak 1, jadi tolak setengah. So tolak setengah, jadi boleh letak
kat bawah yang sahabat you ni dia buat apa ni? Tapi kalau saya tadi kan you dapat setengah, kemudian per dengan 1, X kuasa setengah per dengan X. Jadi ni boleh simplify lagi, jadi setengah tolak 1 dapat tolak setengah. So tolak setengah, jadi X tolak setengah. Jadi kalau letak kat bawah dia akan jadi 2 per se-X. Kat sini gantikan X dengan infinity, jadi 2 per infinity dapat kosong. Dapat kosong. Yang sahabat awak ni macam mana dia buat ni? Ni 1 per X kat sini. So kat sini, apa ni? Oh, duduk kat bawah ni. Lepas tu dia naik ke atas pula. Ni sama je. Maknanya setengah tolak 1, patutnya dia akan dapat tolak setengah. Ni X kuasa setengah, kemudian ni X kuasa 1. Jadi setengah tolak 1 dapat tolak setengah. So kalau kita nak nak simplify lagi, kita boleh dapat jadi 2 per se-X lah. Ni sama je 2 per se-X. Maksudnya dia tak pecahkan ni. Ni satu lah. Se-X dapat X. Macam lah. Okay, so 1 per infinity dapat kosong, so dapat kosong juga. Boleh. Okay, pun betul lah answer kawan awak. Okay, next kita akan tengok F. G pula. Okay, dan G kat sini. Okay, ni keadaan mana G? Kat bawah. Okay, ni keadaan yang kita dapat indeterminate power. Yang saya tunjuk tadi ni, yang ni. Dia dapat dalam keadaan yang ni. Indeterminate power. Dia mana kita dapat 1 kuasa infinity. So kalau keadaan macam, kalau keadaan dia macam ni, kita tak boleh direct pakai L'Hopital rule, tapi kita kena manipulate bentuk dia ni supaya dapat dalam bentuk macam ni. Supaya dapat dalam bentuk macam ni, baru kita boleh apply L'Hopital rule. Okay, so kita tengok. Soalan apa? Okay, G. So G kat sini, saya besarkan sikit. Samalah dengan kawan awak pun, betul juga. Okay, so yang ni, jadi kita kena assume dia sama juga dengan ni kalau kita ganti kita dapat 1 power of infinity. Jadi apa yang kita boleh buat, kita tak boleh direct yang integrate macam ni. Tak boleh direct macam ni. So kena manipulate dia, bentukkan dia dalam bentuk fraction. Jadi kita assume semua ni sama juga dengan y. Kita assume semua ni, limit ni sama juga dengan y. Jadi kemudian kita masukkan ln both side. Dua-dua ln kanan dan juga kiri. Ni dapat ln y, kat sini dapat ln yang ni. Kuasa kat sini ni, kita boleh pindah dia ke depan. Dia ada 1 per x ln 1 tambah x per 1 per x ln 1 tambah x. So kat sini, kita boleh bentukkan dalam bentuk fraction. Di mana kita dapat ln 1 tambah x per dengan x. Okay, so kat sini kalau kita gantikan x dengan kosong, kita dapat x kosong dapat ln 1. Ln 1 dapat kosong. Kosong per kosong. Okay, so kita dapat tunjukkan dalam bentuk ni. Dalam bentuk division macam ni. So kalau dia dah bentuk macam ni, maknanya baru kita boleh apply L'Hopital rules. Jadi kita boleh separate differentiate atas dan bawah separately. Differentiate ln 1 per x, kita akan dapat 1 per 1 per x. Differentiate dalam ni dapat 1. Kemudian per dengan yang ni differentiate x dapat 1. So kita ada kat sini 1 per 1 tambah x. Now gantikan x tu dengan 1, so dapat 1 per 1, so dapat nilai dia 1. Sekarang answer awak ln y sama dengan 1. So kita nak answer dalam y sama dengan apa kan? Jadi nak hilangkan ln ni, jadi y sama juga dengan e kuasa 1 lah. E kuasa 1 sama juga dengan e. Okay, so betul lah answer sahabat awak ni. Okay, ada soalan tak nak tanya? Ada soalan? Okay. Ada soalan tak? Ada soalan? Okay. Tak ada. So tak ada, kita tengok soalan H. Okay, so tengok sahabat awak punya H. Pun sama juga keadaan dia macam soalan G. Okay, di mana you kena assume y ni sama dengan limit ni lah. Limit ni. Sebab yang ni pun kita mesti dapat 1 kuasa infinity. So jadikan ln kedua-dua belah bahagian, kemudian selesaikan ni. Yang ni tadi x kuasa ni kan 1 per x, bawa dia ke depan, dia jadi darab. Jadi yang ni kat sini boleh bentukkan jadi ln ex tambah x per juga dengan x. So kat sini
Okay, you differentiate atas dan bawah separately. Differentiate equal to x ni dengan differentiate x. Differentiate ni you akan dapat 1 per equal to x tambah x. Kemudian differentiate dalam ni you dapat ex tambah 1. Ex tambah 1. Differentiate x kat bawah ni dapat 1. So kat sini dapat equal to x tambah 1 per dengan ex tambah x kat sini. Now gantikan x ni dengan kosong. Jadi kat sini equal to 01, ini tambah dengan kosong. Jadi 1 lah kat bawah. Ini equal to x, 1 tambah 1 jadi 2. Jadi 2 per 1. 2 per 1 dapat 2. Jadi ln y ni sama juga dengan 2. Jadi kita nak tahu y, jadi kita dapat eksponen kuasa 2. Okey, itu sahaja untuk tutorial hari ni. Ada soalan nak tanya? Boleh ikut? Boleh ke tak? Boleh faham? Okey, itu sahaja. Kalau tak ada soalan, saya berhenti kat sini lah. So agak penat juga, dekat almost 2 hours cakap. Okay, so terima kasih untuk tutorial hari ni. So next tutorial kita akan buat, nanti kita akan buat soalan integration lah. Saya akan bagi pada hujung lecture lah. Jadi esok kalau ikutkan adalah Wesak Day, adalah cuti public. Public holiday. Okay, kalau ikut kelas kita lecture esok. Jadi saya nak tanya, adakah kelas subjek yang lain untuk jadual besok masih ada ke ataupun cuti juga? Hello? Cuti buat cuti. Esok. Tak ada kelas. Tapi boleh tak saya nak request buat kelas? So awak tak ke mana-mana kan? Jadi saya nak request buat kelas tu, saya nak combine sahaja. Saya nak combine section 1 dengan section 4. Jadi buat satu slot sahajalah. Sebab saya takut kita terlambat kan, at least kita cover lah semua. Jadi besok saya bercadang untuk buat kelas pukul 10 sampai pukul 12. Boleh tak? Kita akan cover integration. Boleh ke? Boleh. Jadi 10 sampai 12 je kelas tu. Okay, untuk cover integration. So kalau tak ada masalah, saya proceed lah. Nanti saya invite Webback lah. Boleh? Boleh. Okay. Yes. Saya harap semua baca kot dalam WhatsApp group yang ada yang tanya pasal quiz. Jadi quiz tu saya explain kat sini sikit. Quiz buat dalam YouLearn. Okay, nanti YouLearn saya akan buka. Okay, waktu quiz tu di antara daripada pukul 8 sampai pukul 12 tengah hari lah. Daripada 12 tengah hari. So dia ada 4 jam tempoh kat situ. So siapa nak buat dalam tempoh masa tu, dia boleh sekali je buat. Tak ada trial and error. So make sure dah jawab sekali tu tak boleh jawab lagi lah. So itulah final answer you dapat lah. Okay. Bila you dah lock mulut masuk, so you jawab cuma masa 45 minit tu. So benda saya tak buat lagi, saya akan buat malam ni. Okay. So saya tak boleh decide lagi berapa soalan dan dia adalah soalan objektif. Soalan objektif. Okay. Dan topik yang cover adalah differentiation. Differentiation. Okay. Boleh So saya akan buka pada hari Sabtu pukul 8 sampai 12 tengah hari. So saya harap tak ada yang tercicir lah kat situ. Tak dapat buat lah apa ke apa. So make sure dah ada duration dalam tempoh 4 jam tu. Masing-masing boleh jawab dalam masa 45 minit sahaja. Okay. So ada soalan nak tanya? Dalam minggu ni juga saya akan bagi soalan soalan assignment. Ingat lagi, tutorial untuk assessment, you ada quiz 1, quiz 2 dan juga quiz 3. So 3 quiz ni ada 10%. Every quiz contribute 5%, 10%, so 10 sentry dapat 30. 10% lagi untuk assignment. Jadi assignment ni saya akan bagi dalam minggu ni, so student boleh buat dan hand submit pada 25 hari bulan. Ada instruction dekat assignment tu lah. Okay, nanti saya akan bagi dalam minggu ni, paling lambat hari Jumaat lah saya akan bagi. So ada soalan setakat ni nak tanya? Jadi assessment yang ada sekarang ni, you dah ada quiz 1,
dan juga meter masih lagi dalam proses. Okay. Okay, once dah ada, dah siap, saya akan masuk dalam SMP lah. So boleh tengok dalam SMP masing-masing. So ada soalan nak tanya? Untuk application of differentiation ni, lagi sekali saya cakap yang bagi penekanan lebih lah, yang lain tu bagilah juga. Tapi yang penekanan lebih bagilah dekat minimum dan juga maksimum dan juga L'Hopital rules yang ni cover dalam final. Okay. Ada soalan tak nak tanya? Kalau tak ada, saya berhenti kat sini. Ada tak? Ada ke tak ni? Tak ada dah. Tak ada pun, tak ada. Okay. Okay, tak ada, kita berhenti kat sini jap, lagi satu. Saya rasa sebab saya pun PKP, saya pun kena bekerja daripada rumah. Saya tak boleh masuk office. Okay. Jadi, memang tak ada dah lepas ni face to face kita punya tutorial. Jadi, semua session kita, lecture dan juga tutorial kita akan buat secara online. Secara online. Jadi, no more face to face. Okay. Cuma saya tak pasti final macam mana. You kena buat kat dewan ke macam mana itu saya tak pastilah. Yang tu kena tunggu keputusan atasan lah. Boleh jadi kalau untuk Boleh. dengan tutorial dah memang kita buat secara online. Okay, itu saja. Dan lagi satu, starting this week lah kan. Jadi saya akan ada waktu tutorial ada 2 slot sajalah. Kat sebelum ni ada 3 slot kan. Section 1, dan 2, 3 dan juga 4. Jadi sekarang ni saya akan buat jadi 2 slot saja. Section 1 pukul 8 sampai 9. Kemudian section 2 ni sebab dia 8, 9, 9, 10 tu saya kosong kat situ. So kalau tak cukup masa boleh drag je. Jadi yang section 2, 3, 4 ni saya akan start akan combine, kita akan start pukul 11. Itu just in case kalau kita tak cukup masa kita drag lah sampai pukul 12. Tengok macam mana. Ni dah kat pukul 1 dah ni. Maknanya dah drag ke 2 jam. Jadi tak ada masalah sebab kita ada buffer kat situ 1 jam. Alright? Okay. So kalau tak ada apa-apa, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Puan. Sama.